Jom sama-sama bagi memberkati pertemuan perkongsian kita pada petang ini insya-Allah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum semua. Sihat ke? Bagaimana dengan suara ustazah? Jelas, nyata, terang seperti Izahara Halki? Ha? Kalau jelas, jom tulis di ruangan komen perkataan jelas untuk ustazah mulakan perkongsian berikutnya untuk siri pada kali ini. InsyaAllah kita sudah hari yang keberapa ni? Hari yang kelima bersama ustazah. InsyaAllah. Okay, sepanjang bulan Ramadan ini kita ada beberapa siri tajuk yang terpilih untuk kita settlekan. Sebab siri-siri ini sangat banyak dalam Al-Quran. Jadi perkemaskan, beri hak Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran akan memberi haknya kepada kita agar kita terpilih menjadi calon yang menerima syafaatnya. Semoga Allah permudahkan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Nazif. Okey. Orang Kelantan tu jelas tu. Okey. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, insya-Allah seperti biasa. Okey, seperti biasa sebelum ustazah mulakan perkongsian berikutnya berkenaan dengan kaedah alif hamzah wasal yang mana di dalam Al-Quran tidak diletakkan sebarang baris, tapi kita perlu bariskan dia ketika berlaku keadaan-keadaan tertentu. Okey, anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan sekarang. Okey. Sebelum saya mulakan, insya-Allah ustazah nak kongsikan sedikit bacaan dengan kita membuat pengukuhan berkenaan dengan nun sakinah atau tanwin dan juga mim sakinah. Okey, insya-Allah ustazah akan pilih surah yang biasa kita baca. Surah apa nak? Nak surah apa? Jom kita cuba baca dan kita cuba penuhi hak bacaan untuk bacaan dengung dan tidak dengung. Agak-agak nak surah apa ni? Ya. Ada permintaan tak nak surah apa? Tengah pilih ni surah ni. Okey, aci tak kalau ustazah pilih surah Al-Mulk ataupun nak surah daripada juzuk 30? Yang mana pilihan kalbu? Nak juzuk 30 ke nak surah Al-Mulk? Jom tulis di ruangan komen. Okey, siapa yang berminat, siapa yang berhasrat, jom. Nak cantikkan surah apa? Nak surah daripada juzuk 30 atau nak surah Al-Mulk yang kita amalkan sebelum tidur tu? Nak yang mana? Jom tulis di ruangan komen. Siapa yang komen paling awal, ustazah akan ikut kehendak beliau. Okey, jom tulis di ruangan komen. Nak surah Al-Mulk ke nak surah daripada juzuk 30? Aywah, okey. Ustazah penuhi hasrat Puan Raja Nurhanani minta surah Al-Mulk. Okey, Puan Nur Zafirah pun. Okey, alright. Okey, kita cari surah Al-Mulk. Ya Allah. Okey. Okey, tengok pada surah Al-Mulk ataupun kalian boleh buka pada mushaf masing-masing. Kalau buka di mushaf masing-masing boleh conteng-conteng sambil-sambil. Bukan nak suruh conteng, kotorkan Al-Quran, tidak. Kita nak perhatikan signboard apa yang ustazah kata banyak dalam Al-Quran ni. Macam mana nak guna signboard tersebut? Macam mana nak pastikan bacaan kita menepati bacaan yang sepatutnya dengan melihat signboard sahaja. Okey, jom buka muka surat berapa? Surah Al-Mulk. Okey, daripada Al-Quran itu buka muka surat 562. Okey, buka muka surat 562. Okey, muka surat 562. Bersedia dengan pensel masing-masing. Okey. Jadi tanda dengan pensel saja agar tidak mengganggu tulisan asal Al-Quran kalian. InsyaAllah. Okey.
Saya akan tekankan signboard berkenaan dengan dengung tak dengung ni, iaitu nun sakinah atau tanwin dan juga mim sakinah. Okey, jangan lupa siapa yang dah dapatkan buku nota tajwid, okey, saya tunjuk sikit. Okey, siapa yang dah dapat buku ini, okey, jom buka buka pada muka surat buka muka surat 13 dan muka surat 17. Itu formula dia. 13 dan 17, ataupun boleh buka bermula muka surat 9 lah. Bermula muka surat 9. Okey. Kena ingat lagi tak? Ataupun saya tulis dekat whiteboard sekejap. Okey. Saya tulis dekat whiteboard pun akan hilang juga sekejap lagi. Okey, tak apa. Okey. Dalam masa seminit saja insya-Allah. Ingat balik, kita buat ulang kaji. Sebab kita nak cari signboard ni di dalam Al-Quran untuk menghasilkan bacaan yang bagaimana. Okey, formula yang pertama berkenaan dengan nun sakinah atau tanwin. Okey, nun sakinah atau tanwin, dan seterusnya berkenaan dengan mim sakinah atau mim sakinah saja. Alright. Okey, ingat lagi formula yang pertama untuk nun sakinah. Nun ada tanda, tanwin, selari, kod bacaan. Ustazah nak pastikan kod bacaan tu yang kita kena perhatikan di dalam Al-Quran. Kod bacaan N. Okey. Hukumnya izhar halqi. Okey, izhar halqi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nun tak ada tanda atau tanwin tidak selari, bertemu yarmaluna. Bukan bertemu perkataan yarmaluna, tetapi dia bertemu dengan salah satu huruf di dalam perkataan ini. Maka kod bacaan yang perlu terhasil pada signboard ini, kita nampak signboard ni. Nun tak ada tanda atau tanwin tak selari. Signboard ini kena tengok orang sebelah. Okay, signboard ni kita akan jumpa dalam Al-Quran nanti. Nak baca macam mana? Pancung. Pancung. Dan pinjamkan sementara tanda sabdu pada ya dan waw. Apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham. Idgham. Okey, seterusnya yang ketiga. Nun tidak ada tanda atau tanwin tidak selari. Okey, bertemu. Bertemu yarmaluna juga ke? Tidak. Bertemu selain yarmaluna ataupun 15 huruf ikhfa. Maka kod bacaan di sini adalah N, G, G. Ingat, kalau ada huruf yang ustazah repeat 2 kali, maknanya kena panjang 2 harakat. Jadi hukumnya adalah ikhfa, ha, hi, hi. Dan yang terakhir, formula yang terakhir di dalam tajuk nun sakinah atau tanwin, iaitu nun ada mim kecil. Okey, tanwin ada mim kecil. Okey, kod bacaan kalau nampak signboard ini kena double M. Okey, kena apa? Kena double M. Alright, kena double M. Hukumnya iqlab. Okey, hukumnya iqlab. Ini tajuk yang pertama berkenaan dengan dengung dan tak dengung, nun sakinah atau tanwin. Okey, boleh? Nun sakinah atau tanwin. Okey, seterusnya, okey, berkenaan dengan mim sakinah. Okey, berkenaan dengan mim. Okey, nampak ke? Mim sakinah. Okey, ada 3 formula. Formula yang pertama, mim ada tanda apa tu? Ada tanda sukun bertemu selain mim dan ba, ataupun tak nak tengok mim atau ba tu pun tak ada masalah. Tak nak tengok yang tu pun tak ada masalah. Okey, sebab selepas mim ada tanda akan bertemu dengan huruf selain mim dan ba, akan bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka kod bacaan pada mim ada tanda itu adalah M. Apa dia? M. M. Okey, hukumnya izhar syafawi. Apa dia? Izhar syafawi. Okey, seterusnya formula yang kedua, mim
tak ada tanda, bertemu mim bertanda sabdu. Mim tak ada tanda, bertemu mim bertanda sabdu. Kod bacaan double M. Hukumnya idgham syafawi. Okey, dan yang terakhir, mim tak ada tanda, bertemu ba. Kod bacaan double M juga. Cuma double M kat sini tak rapat bibir. Okey, buat sedikit nota di dalam buku kalian. Okey, kat sini tidak rapat bibir, maka hukumnya ikhfa syafawi. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Okey, bolehkah? Sudah dekatkan sedikit. Okey, boleh ke? Alright, okey. Jadi, jom. Dah tanda dalam buku masing-masing. Okey, kalau tak dapat, boleh dapatkan buku ini dengan harga RM10 sahaja, termasuk dengan pos. Okey, di dalam ni pun dah ada lengkap, insya-Allah. Okey, insya-Allah, jom kita buat sedikit ulang kaji di dalam surah Al-Mulk. Kita tengok praktikal formula-formula ini bagaimana. Okey, Ustazah tak akan tanya nama hukum. Cuma Ustazah nak minta kalian perhatikan apa tanda yang ada di situ. Okey, apa tanda tu? Ini ruangan dia. Sama ada nun ada tanda atau tanwin tak selari. Nun tak ada tanda, tanwin tak selari, bertemu kategori yarmaluna ke kategori selain yarmaluna. Kemudian nun ada mim kecil dan seterusnya mim ada tanda dan mim tidak ada tanda. Okey, boleh? Okey. Okey, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pada ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu signboard kat situ. Kita dapat perhatikan. Sekali-sekali saya baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Siapa yang nampak signboard yang pertama kat sini? Dekat, susah bagi hint. Area mana? Syai'in qadir. Nampak tak signboard apa yang kat situ? Okey, ada signboard tanwin tidak selari di bawah huruf hamzah. Tanwin tidak selari di bawah huruf hamzah. Cuba tengok selepas huruf hamzah yang bertanwin tidak selari itu, selepas huruf hamzah yang ada tanwin tidak selari itu, ada huruf qaf. Ada huruf qaf. Jadi huruf qaf ni dalam kategori yarmaluna ke selain yarmaluna? Jom, tulis di ruangan komen untuk Ustazah perhatikan penguasaan masing-masing. Adakah faham atau tidak perkongsian yang Ustazah beri mengikut formula ini? Okey. Tengok tanwin tak selari bertemu qaf. Qaf dalam kategori yarmaluna ke selain yarmaluna? Huruf qaf tu ada dalam perkataan ya ra mim lam waw nun ke atau selain ya ra mim lam waw nun? Okey, kalau selain jom tulis di ruangan komen selain. Selain yarmaluna. Yes, terbaik Encik Syahmi Musni selain yarmaluna. Jom. Itu adalah signboardnya. Yang kedua yang kita sangat kita nak pastikan kat sini ialah bacaan dia tu. Apa kod bacaan dia? Kalau jumpa selain yarmaluna, kod bacaan apa dia? Kod bacaan apa dia? Encik Muhammad Nazri, hari ni kita tak belajar lagi berkenaan dengan hukum harakat. InsyaAllah minggu hadapan. Belum lagi harakat hari ni. Kita nak tentukan dengung dan tidak dengung dulu. Dengung dan tidak dengung dulu. Okey? Okey, apa kod bacaan nun tak ada tanda, tanwin tak selari bertemu selain yarmaluna? Apa kod bacaan? Jom boleh rujuk nota yang ada kat situ. Okey, kalau selain apa kod bacaan dia?
Apa kod bacaan kalau jumpa selain? Boleh tengok pada muka surat 11. Kalau tanwin tak selari, bertemu selain yarmaluna, kod bacaan dia apa dia? Yes. Okey, NGG. NGG. Okey. Syai'in qa. Inqa. Dengung pada makhraj huruf qaf. Ingat lagi makhraj qaf berada kat mana? Pangkal lidah. Bukan kita gantung lidah kemudian sebut qaf. Contoh syai'in qa atau tidak. Ni syai'in qa. Lock terus pada huruf qaf. Okey, boleh? Okey, syai'in qadir. Ra tu jangan dibaca tebal. Nak bunyi Arab, jangan terlebih Arab. Qadir, nipis sahaja. Dalam nota itu ada Ustazah buat satu bahagian berkenaan dengan tebal nipis huruf ra. Kat sini kena nipiskan ra. Seterusnya ayat yang kedua. Allazi, zal, keluarkan lidah, jangan dibaca allazi. Allazi, keluarkan sedikit sahaja lidah, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jumpa tak signboard pada liyabluwakum? Apa signboard yang ada kat situ? Yang kedua, ayyukum. Ada signboard yang kedua, signboard yang sama. Apa tu signboard dia? Mim ada mim ada tanda. Mim ada tanda. Boleh rujuk pada buku nota muka surat. Pada muka surat berapa? Muka surat 14. Boleh tengok dalam nota masing-masing muka surat 14. Okey, mim ada tanda bertemu selain mim dan ba, betul tak? Kat situ dia bertemu dengan hamzah. Mim yang kedua pun ada tanda juga, sama juga bertemu dengan hamzah. Dia kata bertemu dengan selain mim dan ba. Apa kod bacaan kalau mim ada tanda? Jom tulis di ruangan komen. Apa kod bacaan kalau mim ada tanda mati? Apa kod bacaan sekiranya mim ada tanda mati? Jom tulis di ruangan komen. Adakah jawapannya A, M, 1M ataupun B, 2M ataupun double M? Okey. Jom tulis di ruangan komen M ataupun 2M, double M. Macam mana? Macam mana? Yes, M, satu saja. Jadi kalau kita baca liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi kita dah langgar dah lampu isyarat tersebut. Orang suruh berhenti satu je, kita berhenti lama-lama. Orang hon lah kat belakang tu. Tak boleh lama-lama. Liyabluwakum. Sebenarnya tak nak lama pun Ustazah, tapi mata saya nak tengok huruf sebelah tu. Huruf apa, baris kat mana, bunyi kat mana. Macam mana tu Ustazah? Tak ada niat pun nak baca panjang dekat kum tu. Jadi jangan baca laju-laju. Kalau kita baca laju-laju tak sempat nak tengok bacaan seterusnya. Jadi hak bacaan kalimah sebelum akan terganggu lah. Jadi kena baca perlahan-lahan sahaja. Alright, dua-dua M tahu tak apa hukumnya kalau M izhar syafawi. Kalau hadam formula ini, hukum itu akan datang sendiri. Kalau hadam formula ini, hukum itu akan datang sendiri. Seterusnya, wa huwal azizul ghafur. Hati-hati, wa huwa. Jangan baca wahwa. Sebab baca laju, jadi wahwa. Hati-hati. Wa huwal azizul ghafur. Seterusnya, ayat yang ketiga. Allazi khala, allazi kha. Jangan dibaca allazi ha. Khalaqa, kha. Right? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Apa lagi? Signboard seterusnya, tanwin tidak selari pada huruf ta. Bertemu dengan huruf ta.
Maka ta itu selain yarmalun ke yarmaluna. Ta itu dalam kategori selain yarmaluna, maka tanwin tin itu tak boleh baca samawatin ti, tak boleh. Kalau tin, seolah-olah kita baca n. Yang ni kena baca NGG. NGG. Sambil dengung pada huruf selepasnya, itu huruf ta. Samawatin. Dengung kat sini bunyi tebal. Sebab bertemu dengan huruf ta, huruf tebal. Tak boleh kita baca samawatin ti. Ti itu huruf ta. Ini huruf ta. Maka dengung di sini perlu tebal. NGG-nya kena tebal. Hati-hati. Samawatin tibaqa. Okey, seterusnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita nampak lagi signboard seterusnya. Minta. Nampak kat situ nun ada tanda ke tak ada tanda? Jom tulis di ruang komen. Nun tu ada tanda ke tak ada? Tidak ada tanda. Tengok selepasnya tu ada huruf ta. Dalam kategori yarmalun ke selain yarmalun? Pun masih lagi selain yarmalun. Jadi kod bacaan pada nun tidak ada tanda itu adalah NGG, bukan N. Ingat, sebab ramai yang jumpa kat sini dia baca min tafawut, minta. Tak cukup. Tak cukup. Jadi kat sini dibaca minta, minta. Ingat dengung terus pada makhraj huruf ta. Ingat lagi makhraj huruf ta di mana? Berada di hujung lidah ke gigi atas bahagian atas. Min tafawut. Wut. Itu ada satu sifat. Hamas. Berdesir. Bukan wut. Kalau wut itu jadi qalqalah. Tunan. Ini hamas. Desiran. Seterusnya. Ra itu ditebalkan. Farji'il basara hal tara min futur. Min futur. Masih lagi jumpa. Nun tak ada tanda. Tengok sebelah dia tu huruf fa. Fa dalam kategori yarmaluna ke selain yarmaluna? Masih lagi selain yarmaluna ya huruf fa. Maka kod bacaan nun ini adalah NGG juga. Apa hukumnya? Ikhfa hakiki. Okey. Min futur. Min fu. Ingat lagi huruf fa kat mana? Gigi atas dengan bibir bawah. Dengung kat situ. Min futur. Ra tebal. Okey, ni ayat yang terakhir. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ada dua bacaan di sini yang kita perhatikan, ada signboardnya. Yang pertama dekat mana? Yang qalib. Sekarang kita ayat yang keempat ya. Sekarang kita berada di ayat yang keempat. Okey, yang qalib. Tengok nun tak ada tanda bertemu huruf qaf. Qaf dalam kategori selain yarmaluna, maka bacaan nun itu perlu NGG. Yang qa panjang. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa. Nampak? Pada huruf hamzah itu ada tanwin tidak selari. Bukan bertemu alif sebab alif tak ada baris. Maka huruf apa yang kita nak kena tengok? Huruf waw. Maka huruf waw itu dalam kategori yarmaluna ke selain yarmaluna? Perhatikan. Huruf waw dalam kategori yarmaluna ke selain yarmaluna? Okay, dia adalah yarmaluna. Maka adakah kod bacaannya masih NGG? Tidak, dia adalah pancung. Ingat pancung baris yang kedua, kemudian pinjamkan sementara tanda sabdu pada huruf waw. Awwa, awwa. Kena naik sikit ke rongga hidung untuk menghasilkan bacaan dengung di situ. Okey. Panjang dua harakat itu adalah idgham apa? Idgham bi gunnah. Panjang dua harakat.
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Wahuwa, tak payah tekan ha, tekan. Ingat lagi tak? Pokok kelapa torih 2. Huruf ha tu kena tekan. Level yang kedua. Ha itu biasa saja. Level yang ketiga. Wahuwa hasir. Jangan bunyi sama. Wahuwa hasir. Okay, bezakan. Alright. Okay. Okay, itu saja. Sedikit saja susah bagi. InsyaAllah untuk sesi berbaki 2 sesi. Bersama Ustazah sepanjang bulan Ramadan ini kita akan tahsin dalam surah Yasin dengan lebih mendalam lagi insya-Allah. Hari ini Ustazah ikut permintaan daripada penonton Ustazah. Kata nak surah Al-Mulk. Okey, kita tengok 4 tu saja. Okey, yang kita jumpa izhar syafawi mim ada tanda, yang kita jumpa ikhfa hakiki nun tak ada tanda tanwin tak selalu bertemu selain yarmalun, kod bacaan NGG hukumnya ikhfa hakiki. Yang terakhir kita jumpa nun tak ada tanda tanwin tak selari bertemu yarmaluna, bertemu yarmaluna, kod bacaan pancung hukumnya idgham. 3 saja hukum yang kita jumpa. Right. Jadi itu saja. Bukan sekadar hafal hukum, tapi kita tahu kod bacaan dia tu bagaimana nak kena hasilkan. Tak bacaan dengung ni ramai yang nampak dengung ni baca 2 harakat je. Tapi bunyi bacaan dia tu bagaimana? Dia berbeza-beza ya antara satu sama lain. Berbeza-beza antara satu sama lain. Alright, okay. Okay, kita masuk pada pengukuhan alif, hamzah, wasal. InsyaAllah, sudah bersedia untuk tajuk seterusnya? Dah 5.30 dah, sekejap je masa bersama Al-Quran. Betul tak? Terugi kalau kita tidak mengambil peluang ini. Buka je sambil dengar. Rasa macam apa tu? Macam tak faham. Tengok sekejap skrin. Okay, mudah-mudahan Allah nilai amal ibadah pada hari ini dengan baiklah. Alright. Okay. Seterusnya berkenaan dengan pengukuhan alif hamzah wasal. Okay, pengukuhan alif hamzah wasal. Siapa yang dah dapat buku ini boleh tengok pada muka surat 8 Boleh tengok pada muka surat 8. Okay, boleh tengok pada muka surat 8. Okay, Ustazah tak tunjuk slide. Ustazah terus kepada whiteboard ni untuk lebih jelas. Macam mana kita nak letakkan baris alif hamzah wasal dan sebenarnya dia siapa? Siapa alif hamzah wasal ni? Apa beza dengan alif hamzah kotak? Okey. Okey. Alif hamzah wasal ini ialah apa dia? Okey, hamzah wasal ini adalah hamzah tambahan, hamzah tambahan yang terletak terletak di perkataan di awal kalimah di awal kalimah alif hamzah wasal. Alif hamzah wasal. Apa simbolnya di dalam Al-Quran? Simbolnya ialah ada huruf alif, hamzah wasalnya bagaimana? Seperti kepala sad. Macam kepala sad. Okey, tak nampak ya? Okey, seperti kepala sad. Okey, wasal ni ialah dia menyambungkan bunyi huruf sebelum dengan huruf selepas. Okey, dia adalah hamzah tambahan yang berada di awal perkataan. Okey. Kemudian kita akan bariskan dia sekiranya dia berada di awal bacaan. Makna kata tidak ada apa-apa bacaan sebelum dan dia pemulanya kita kena bariskan. Andai kata ada apa-apa bacaan sebelumnya, tak perlu nak letakkan baris. Tapi kat sini ramai juga yang letakkan baris. Tengok keadaan, nak letak baris bila, tak nak letak baris bila. Bukan tak nak, perlu letak baris bila, tak perlu letak baris tu bila. Okey, kita kena tengok keperluan. Okey. Posisi-posisi alif hamzah wasal ni dia ada dalam keadaan kata nama khas, iaitu alif lam ma'rifah, macam alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah tu. Okey. Kemudian dia ada dalam isim mausul. Apa tu isim mausul? Allazi, allati, allazani. Kemudian ada pada fi'il amar. Okey. Dan juga fi'il dan masdar. Dalam fi'il madhi saja. Itu kedudukan dia. Alright. Itu sedikit sajalah Ustazah nak bagi tahu, bagi meraihkan semua yang ada dalam ini. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar apa pula Ustazah sebut itu. Okay, jadi Ustazah terus kepada poin berkenaan dengan alif hamzah wasal. Ingat, nak letak baris, pastikan dia berada di awal. Syarat dia tidak ada apa-apa bacaan sebelum. Okey? Tidak ada apa-apa bacaan sebelum. Okey,
Okey, dia ada kaedah dia. Dalam Al-Quran tidak diletakkan baris ini. Kita kena kuasai kaedah tersebut. Kalau tak kuasai kaedah tersebut, apa gunanya pulut kuning bertingkat-tingkat, tanda khatam Quran. Tiba-tiba dekat alif hamzah wasal ni kita tidak memenuhi haknya. Okey? Jadi pastikan kali ini, Ramadan kali ini, tadarus kita pada kali ini, kita nak pastikan kualiti khatam 30 juzuk itu on track. Right? Okey, apa kaedah dia? Kaedah alif hamzah wasal. Okey, kaedah yang pertama. Okey, kaedah alif hamzah wasal, kaedah yang pertama. Okey, sekiranya huruf alif yang pertama, okey, tengok huruf yang kedua. Jangan terus pandang huruf yang ketiga, tengok dulu huruf yang kedua. Sekiranya huruf yang kedua itu ada huruf lam, sekiranya huruf yang kedua itu ada huruf lam, maka inilah petunjuk arasnya bahawa alif itu hanya menerima baris di atas sahaja. Hanya menerima baris di atas sahaja dengan syarat huruf kedua ada lam. Okey, lagi sekali. Sekiranya huruf yang kedua itu ada lam, okey, dekat sini alif hamzah wasal, pastikan kat sini kepala sad, bukan kepala hamzah, bukan kepala hamzah kotak tu. Jangan tertukar dengan yang ni. Jangan tertukar dengan yang ini. Ni dipanggil sebagai hamzah kotak. Hamzah kotak dia tidak menyambung bunyi huruf sebelum dengan huruf selepas. Dia ada bunyinya sendiri. Okay, adapun yang ini nak letak baris dalam Al-Quran sebab dia tidak ada baris dalam Al-Quran. Tidak ada baris di dalam Al-Quran, maka kita kena kuasai kaedah ini. Tak boleh hari ni nak baca baris atas, lusa nak baca baris bawah, tulat nak baca baris depan. Tak boleh. Okey. Jadi kena ada kaedah dia. Okey, ini kaedah yang pertama. Alif hamzah wasal, tengok huruf yang kedua. Sekiranya huruf yang kedua ada lam, alif itu sentiasa berbaris di atas. Jangan terus tengok huruf yang ketiga. Teratur Ustazah tanya pelajar-pelajar Ustazah, macam mana nak letak baris pada huruf alif? Senang je Ustazah. Macam mana Okey, macam mana? Dia kata tengok je lah huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga atas, dia atas. Bawah-bawah, depan-depan. Hati-hati. Hati-hati. Okey? Adakah begitu? Okey? Jadi, itu kaedah yang pertama. Okey? Contoh Ustazah. Contoh. Alright. Contoh. Contoh. Contohnya. Itu contohnya. Alif hamzah wasal ni dia. Ni ayat dia mula-mula ni. Ini perkataan dia mula-mula. Nak baca macam mana ni? Tengok, ada tak huruf lam? Ada. Jadi alif itu berbaris di atas. Maka dibaca ad-dunya. Lam ni baca tak? Nak baca buat apa? Dah tak ada apa-apa baris. Gugurkanlah dia daripada bacaan ini. Pada bacaan sahaja digugurkan. Bukan pada tulisan. Sebab kalau buang lam dalam tulisan ni, tak ada maksud perkataan ini. Dia tak boleh nak main sangat nak buang-buang ni. Ni dah sudut bacaan sahaja dibuang. Okey. Okey, seterusnya kaedah yang kedua. Sama juga alif hamzah wasal. Tengok huruf yang kedua. Memang kena tengok huruf yang kedua dulu. Sekiranya huruf yang kedua tidak ada lam. Ada huruf apa Ustazah? Apa-apa huruf hijaiyah? Kan ada 28, 29 huruf hijaiyah. Mana kata selain lam? Selain lam. Maka tengoklah huruf yang ketiga. Ni mata ni nak suruh tengok. Kat sini baru tengok. Kan cari mata dalam Quran memang tak ada lah. Ni mata kita. Mata kita nak tengok kat mana? Tengoklah huruf yang ketiga. Baris apa? Kalau dia berbaris atas atau bawah. Kalau dia berbaris atas atau bawah dengan syarat huruf yang kedua tidak ada lam. Okay, dengan syarat huruf yang kedua tidak ada lam. Maka inilah penentunya. Bahawa alif itu berbaris di bawah. Alif itu berbaris di mana? Berbaris di bawah. Okey, berbaris di bawah. Adapun kaedah yang ketiga, okey, alif hamzah wasal, tengok juga huruf yang kedua, ada tak lam? Tak ada jugalah Ustazah. Ada huruf apa? Apa-apa huruf. Okey. Jadi sama juga, barulah kita tengok huruf yang ketiga. Tengok huruf yang ketiga tu baris apa? Baris hadapan. Maka, okey, huruf yang ketiga ini berbaris hadapan memberi petunjuk bahawa alif ini menerima baris hadapan. Menerima baris hadapan. Okey, Ustazah terlupa letak contoh untuk yang kedua ni.
Contoh dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Biasa kita baca perkataan ini dengan baris apa? Okey, jom tulis di ruangan komen. Perkataan ni nak baca apa? Jom type di ruangan komen sambil-sambil like dan share perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat dikongsikan dengan lebih meluas, insya-Allah. Okey, jom. Jom tulis di ruangan komen untuk perkataan ini. Kita nak baca apa? Dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, penulisannya begini. Alif tidak ada sebarang baris. Betul tak? Kalau tak percaya, jom buka Quran. Surah Yasin. Okey, yang ni nak tulis apa ni? Alif ni nak letak baris apa ni? Nak baca macam mana ni perkataan ni? Aslauha, islauha, uslauha. Yang mana satu? Ni bukan pilihan kalbu. Yang ni kena ikut kaedah. Yes, betul. Berbaris di bawah. Kenapa dia baris bawah? Tengok huruf kedua ada lam tak? Tak ada. Baru tengok baris huruf yang ketiga baris apa? Atas atau bawah? Alif sentiasa bawah. Jangan nampak atas baca atas, aslauha. Tak boleh. Sebab baris atas ni dah dipinang oleh kaedah yang pertama. Dengan syarat ada huruf lam. Kat sini tidak ada huruf lam. Mana boleh kita letak baris atas. Okey? Boleh? Alright. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Off. Yes. Okey, untuk perkataan ini. Okey, nampaklah Ustazah? Ya, itu. Untuk perkataan ini, nak letak baris apa pada huruf alif, hamzah, wasal? Tengok huruf yang kedua ada lam tak? Okey, jom tulis di ruangan komen untuk contoh yang ketiga ini. Okey, nak letak baris apa pada huruf alif? Jom tulis di ruangan komen nak letak baris apa pada huruf alif. Jom. Okey, siapa? Siapa orang yang pertama berjaya komen dengan cepat pada petang ini? Okey. Okey, jom. Huruf alif tu nak letak baris apa? Yes, baris hadapan. Kenapa baris hadapan? Huruf kedua tidak ada lam. Tengok huruf yang ketiga. Sekiranya huruf yang ketiga berbaris hadapan, alif ini pun berbaris hadapan. Jadi bunyinya uqatul. Okey, uqatul. Okey, boleh? Ini poin-poin penting yang kita kena hadam. Kaedah ini kena hadam. Tak boleh nak suka-suka letak. Okey, dia kena hadam kaedah ini yang mana tidak ada di dalam Al-Quran. Kita kena kuasai. Ya, kita kena kuasai. Okey, boleh? Alright, okey, jom. Kita cuba buat pengukuhan dekat slide yang Ustazah akan tunjuk nanti. Okey, Ustazah perlukan kerjasama semua untuk type di ruangan komen apakah jawapan yang sepatutnya pada contoh-contoh berikut. Okey, sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom tulis perkataan sedia. Okey, tulis perkataan sedia. Okey, ingat kaedah yang pertama, tengok huruf yang kedua ada lam ke tak? Kalau ada, alif sentiasa atas. Jangan tengok lagi huruf yang ketiga, baris apa. Okey, kalau huruf yang kedua tak ada lam, baru kita tengok baris huruf yang ketiga. Okey, baris huruf yang ketiga atas atau bawah, alif berbaris di bawah. Huruf yang ketiga baris hadapan, alif berbaris di hadapan. Right. Okey, dah sedia. Sabar ya. Okey, sebab ada beberapa tempat yang terkecuali. Ada yang terkecuali. Alright, okey. Ni. Okey. Sekejap ya. Okey, ni alif hamzah wasal nama dia. Alif hamzah wasal ada kepala sad. Mengikut Rasam Uthmani, hamzah wasal ditulis dengan huruf alif dan diletakkan apa dia tu? Diletakkan tanda seperti kepala huruf sad, seperti kepala huruf sad. Okey, jom. Okey, tengok pada perkataan yang pertama. Okey, pada perkataan yang pertama. Daripada perkataan yang pertama. Okey, perkataan yang pertama ni daripada surah apa ni? Surah apa dia ni? Dikenali sebagai ayat kursi. Bukan surah ayat kursi. Okey, ni dikenali sebagai ayat kursi. Okey. Cuba tengok pada tempat yang sudah digariskan tu. Okey.
Okey, pada tempat yang sudah digariskan itu ada tanda merah tu, perasan tak? Ada tanda merah tu. Jom cuba bariskan perkataan huruf tersebut. Bariskan huruf alif hamzah wasal pada contoh yang pertama. Atas ke, bawah ke, hadapan. Okey, perkataan itu. Atas ke, bawah ke, hadapan. Jom tulis di ruangan komen atas atau bawah atau hadapan. Ya. Yes, baris atas. Allahu, bukan Allah, bukan O. Alif atas bunyi A. Allahu. Allahu. Hati-hati. Okay. Alright. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu contoh yang pertama. Yes, terbaik. Baris atas yang pertama ya. Bukan baris hadapan, baris atas. Okay. Tengok huruf yang contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua, garisan yang itu pada perkataan tersebut, nampak tak digariskan pada perkataan tersebut, pada huruf tersebut. Alif hamzah wasal itu nak letak baris apa untuk contoh yang kedua? Okay, untuk contoh yang kedua tengok huruf yang contoh yang kedua tu ada huruf lam tak pada perkataan yang pada huruf yang kedua? Ada lam. Kalau ada lam, alif sentiasa berbaris di atas. Jadi bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tengok perkataan bil ghaibi. Tengok perkataan bil ghaibi. Sekiranya ada apa-apa bacaan sebelum huruf alif hamzah wasal, maka tak perlu nak fikir letak huruf baris apa. Kat sini tak perlu nak baca bi al ghaibi. Bi al-ghaibi. Tak boleh. Tak boleh dibaca begitu. Dia kena sambungkan. Bil ghaibi. Alif hamzah wasal itu tidak berperanan lah pada bacaan. Pada tulisan dia sangat berperanan. Okay. Itu contoh yang kedua. Okay, seterusnya contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga daripada surah Al-Fatihah ni. Ayat yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nak baca dengan baris apa ni? Alif hamzah wasal yang digariskan itu nak baca dengan baris apa? Okey. Alif hamzah wasal itu nak baca dengan baris apa? Okey, seterusnya berbaris di atas juga. Sebab apa? Huruf yang kedua ada lam. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Alright. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Okay, seterusnya contoh yang keempat. Contoh yang keempat, surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Perasan ke tak? Alif ni tak ada baris. Tapi kita baca dengan baris apa? Surah Al-Fatihah. Okey, tengok huruf yang kedua pada perkataan tersebut ada lam, betul? Jadi alif sentiasa berbaris di atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh nak hari ni nak baca ilhamdu. Lusa nak baca ulhamdu. Tak boleh. Dia ada kaedah dia. Okey, seterusnya. Nombor 5. Masih lagi surah Al-Fatihah. Okey, contoh yang kelima masih lagi surah Al-Fatihah. Okey, alif hamzah wasal yang digariskan itu nak baca dengan baris apa? Okey, pada contoh yang kelima, alif hamzah wasal yang digariskan itu nak baca dengan baris apa? Yes. Okey, mantap Puan Hani, laju hari ni Okey, dengan baris di bawah. Kenapa baris di bawah? Sebab tengok huruf yang kedua ada lam tak? Tidak ada. Kemudian kita tengok huruf yang ketiga berbaris apa? Baris di bawah. Maka alif itu dibaca dengan baris bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya contoh yang kelima. Saya nak laju-laju. Tak susah pun bab ni. Okey, tak susah pun, cuma kena hati-hati. Okey, contoh yang kelima, alif hamzah wasal yang digariskan itu nak letak baris apa? Jom tulis di ruangan komen. Okey, contoh yang ke-5 sudah. Contoh yang ke-6, sorry. Contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 nak letak baris bawah. Kenapa letak baris bawah? Kan huruf huruf yang ketiga tu baris atas. Ya. Okey, tengok huruf yang kedua tidak ada lam. Tengok baris huruf yang ketiga berbaris atas atau bawah. Maka alif sentiasa berbaris di bawah. Ittakhadhu
ahbarahum wa ruhbanahum lil akhiril ayah. Okey, seterusnya itu untuk nombor 6. Okey, seterusnya nombor 7, nak letak baris apa pada alif hamzah wasal? Nak letak baris apa pada alif hamzah wasal? Pada contoh yang ke-7. Okey. Contoh yang ke-7 nak letak baris apa? Jom tulis di ruangan komen. Letak baris di bawah. Cuma huruf ra itu kena baca tebal. Okey, huruf ra itu kena baca tebal. Sebab ada petanda kat situ alif hamzah wasal. Irji'u, bukan bukan irji'u, tapi irji'u, tebalkan. Tebalkan ra. Okey, irji. Untuk nombor 7 itu baris di bawah. Mantap. Irji'u ila abikum faqulu ya abana al akhir ayat. Okey, seterusnya contoh nombor 8. Contoh nombor 8 nak letak baris apa? Contoh nombor 8. Contoh nombor 8 nak letak baris apa? Jom tulis di ruangan komen. Nombor 8 nak letak baris apa? Okey. Nombor 8 tu nak letak baris apa? Okey, baris hadapan. Nombor 8 tu letak baris hadapan. Sebab huruf yang kedua tidak dalam. Tengok baris huruf yang ketiga. Baris hadapan. Urqub birijlik. Hati-hati jangan dibaca urqub. Jangan dilantunkan dad mati itu. Sebab tidak ada dalam huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 sahaja. Ba, jim, dal, qaf, ta. Seterusnya, contoh yang ke-9. Okey, alif hamzah wasal yang digariskan itu nak letak baris apa? Okey, nombor 9. Alif hamzah wasal itu nak letak baris apa? Okey, yes. Letak baris hadapan sebab apa? Huruf yang kedua tidak dalam. Tengok huruf yang ketiga berbaris hadapan, maka alif itu berbaris di hadapan. Okey, ingat ada bacaan dengung kat situ. Nun tak ada tanda bertemu dha. Bertemu selain yarmalun, maka kod bacaan nun itu adalah NGG. Unzur. Unzur. Macam tu bunyinya. Alright. Seterusnya nombor 10. Nombor 10 alif hamzah wasal yang digariskan tu nak letak baris apa? Okey, nombor 10 alif hamzah wasal itu nak letak baris apa? Macam buat apa quiz pula ya. Okey, jom aktifkan apa ni sel-sel. Sel-sel otak kita pada petang ini. Jangan lemau dek puasa. Itu bukan alasannya. Okey, nombor 10 itu berbaris di hadapan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah lil akhir ayat. Okey. Nombor 11. Jeng. Nombor 11. Okey. Boleh buka mashaf masing-masing. Yang ni kalau ada mashaf, tolong buka muka surat 502 ayat 4 surah Al-Ahqaf. Jom. Buka mashaf masing-masing. Okey, buka mashaf masing-masing. Surah Al-Ahqaf ayat 502. 502. Okey, 502. Betul tak? Yes, 502 ayat 4. Siapa yang ada mashaf, jom buka mashaf. Okey, jom buka mashaf. Okey, buka mashaf. Cuba tengok ayat yang keempat ini untuk lebih jelas. Okey, cuba tengok ayat nombor 4 ini untuk lebih jelas. Okey. Tengok ayat nombor 4 ini untuk lebih jelas. Okey, daripada surah Al-Ahqaf, muka surat 502 ayat 4. Okey, saya bacakan daripada awal sebab yang dibulatnya tu kat mana? Tu. Jauh bulatan dia tu kan. Yang lain semua depan-depan, dia je kat belakang sikit kan. Tapi dia berada di awal bacaan sekiranya kita nak mulakan di situ. Alright. Okey. Tengok Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Tempat nafas berhenti. Am lahum syirkun fis samawat. Di dalam Al-Quran masing-masing selepas perkataan samawat ada tanda waqaf ke atas tu. Waqaf apa tu? Waqaf sili. Waqaf sili. Kat situ nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Cuma kalau kita berhenti kat sini, apa yang berlaku pada perkataan selepas samawat? Kalau kita berhenti, apa yang berlaku? Kalau kita sambung, apa yang berlaku?
Jom tulis di ruangan komen agak-agak apa yang berlaku kat sini. Kalau kita berhenti pada syirkun fis samawat, nak letak baris apa pada huruf alif hamzah wasal itu dan apa yang berubah kat situ. Okey, jom. Jom tulis di ruangan komen. Saya perlukan maklum balas daripada penonton dan pendengar. Okey. Oh, yang ni ada kata baris bawah. Okey, adakah dibaca ituni? Adakah begitu? Atau ada cara lain? Okay, adakah boleh guna kaedah alif hamzah wasal ni? Tengok huruf yang kedua tak ada lam, huruf yang ketiga baris depan. Nak baca depan ke? Uktuni. Okay. Macam mana nak baca kat sini? Okay, ada kata bawah, bawah, ada kata depan. Okay. Ada yang sudah terpengaruh dengan ustazah. Okey, cuba ingat balik, buat ulang kaji balik. Ustazah pernah kongsikan ilmu ini dalam kelas masing-masing. Okey, jom kita tengok pada whiteboard insya-Allah. Okey, tengok pada whiteboard Okey, untuk ada beberapa tempat yang tidak menggunakan kaedah alif hamzah wasal. Ada beberapa tempat yang tidak menggunakan kaedah alif hamzah wasal. Yang pertama, dalam bab isim, kata nama, dan yang kedua dalam bab fi'il, kata kerja. Ada beberapa perkataan yang terkecuali, yang terkecuali. Okey, yang terkecuali. Okey. Untuk perkataan ini ni, okey, dia tidak menggunakan kaedah alif hamzah wasal. Kat sini dia menggunakan kaedah mad badal. Dipanggil ibdal kat sini. Sebab apa? Sebab alif ni kalau kita nak mula di sini, kita kena bariskan dia. Bila ini berbaris, maka berlakulah aktiviti memenuhi syarat mad badal, iaitu pertemuan dua hamzah. Okey, hamzah yang pertama bertemu dengan hamzah yang kedua. Okey, hamzah yang pertama bertemu dengan hamzah yang kedua, yang mana hamzah yang pertama berbaris apa-apa bertemu dengan hamzah yang kedua, hamzah mati, maka hamzah mati itu dibadalkan, ditukarkan kepada huruf mad. Ditukarkan kepada huruf mad alif sekiranya hamzah pertama berbaris atas, ditukarkan kepada huruf mad waw sekiranya hamzah berbaris di hadapan, ditukarkan kepada huruf mad ya sekiranya hamzah berbaris di bawah. Itu syarat untuk bacaan mad asli, mad badal. InsyaAllah kita ada siri bersama dengan bacaan mad ni. Okey, dengan mad ni ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. InsyaAllah ringkas dan mudah untuk kita faham dan jelas. Okey, kat sini kita tengok alif dengan alif ni. Okey, hamzah dengan hamzah ni. Hamzah yang kedua kita kena badalkan. Okey, cuba tengok hamzah yang kedua ni dia tumpang rumah siapa? Dia tumpang rumah siapa ni? Rumah ya. Okey, tengok kat sini huruf ya. Okey, huruf ya. Okey, hamzah yang pertama kena letak baris apa? Baris di bawah. Okey, jadi bila badal, bila nak tukar, hamzah ni hilang. Kena bawa sekali tentera kecil dia tu. Bertanda sukun. Hilang sekali. Jadi bacaan di sini ialah ituni. Bukan utuni. Ituni. Itu kalau kita berhenti pada fis samawat. Okey, tengok balik pada pada slide tadi tu. Okey, tengok balik pada slide tadi tu. Kalau kita berhenti pada fis samawat, kat situ kena baca ituni. Okey. Kalau kita sambung sebab nak ambil waqaf sili tu, contoh qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Di situ. Maksud kita nak ambil am lahum syirkun fis samawati tuni. Kalau sambung jadi fis samawati tuni. Kalau berhenti syirkun fis samawat, kat situ kena baca ituni. Buang hamzah bertanda mati tu, alif berbaris di bawah, maka kat situ kena baca panjang dua harakat ituni. Okey? Boleh ya? Okey, Ustazah nak cepat je, tinggal 2 minit saja lagi. Jom.
Okey, ini seterusnya nombor yang 12 ini adalah beberapa perkataan yang tidak menggunakan kaedah alif hamzah wasal. Dia terkecuali. Untuk nombor 12 ini semuanya berbaris di bawah. Okey, kalau dalam Al-Quran untuk perkataan yang pertama ni ibnu ni mati nun baris depan. Patutnya kalau guna kaedah jadi ubnu, tapi tidak. Ini semua kena baris bawah. Ibnu, ibnatun, isnaini, isnataini, okey, kemudian ismun tu semua kena baris bawah. Dia tak guna kaedah alif hamzah wasal. Okey, adapun nombor 13 ni pun sama juga. Nombor 13 ni pun sama juga. Nak letak baris apa? Letak baris bawah. Ni semua contoh fi'il. Yang tadi contoh isim, kata nama. Ini fi'il. Ibnu, ibnu, iqdu, imdu, imshu. Ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Okey. Cuma kita terselamat sebab perkataan ini berada di antara tengah-tengah perkataan yang kita jarang berhenti. Kita sempurnakan dengan menyambungkan sahaja bacaan sebelum dengan perkataan ini. Okey. Dan seterusnya yang tadilah, yang ni pun sama juga. Beberapa perkataan ini semuanya berbaris macam mana? Yang ni idzanli tu idzanli, dibaca i. Ni kena guna untuk 14 tu kena guna kaedah mak badal yang Ustazah kongsikan tadilah. Untuk contoh 14 ini, guna kaedah mak badal. Semua guna kaedah mak badal. Contoh perkataan idzanli, alif berbaris di bawah, hamzah mati buang. Itu ni, tu mina, hamzah tu baris depan. Iti, kemudian itu. Ni okey, untuk yang 14 tu menggunakan kaedah mat badal. Alright, okey. Jadi mudah-mudahan dapat sesuatu petang ini insya-Allah. Selepas ini selat bersama Ustaz Farid. Talaki juzuk seterusnya insya-Allah. Insya-Allah satu sesi, satu juzuk. Moga dipermudahkan segala urusan. Kita tutup saja pertemuan pada hari ini dan akan sambung pada esok hari pukul 5 hingga 6 petang bersama dengan tajuk seterusnya iaitu kaedah nun wiqayah. Insya-Allah. Jom kita tutup dengan doa tilawah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.